Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk operasi bergabung. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 41. Kita akan sama-sama menjawab soalan nombor 2 E hingga H. Soalan E, 5 1/4 juta tolak 3,003 juta bahagi 3. Okay, kat sini kita ada dua masalah, iaitu yang pertama operasi bergabung, ada dua operasi iaitu tolak dan bahagi. Kemudian masalah kedua ialah diberi dalam perpuluhan dan juga pecahan juta. Jadi macam mana kita nak selesaikan antara tolak dengan bahagi dahulu? Maka kita pernah belajar sebelum ini, iaitu kita boleh gunakan konsep ku bada tato. Okey. Kita tulis ni ku bada tato. Okey, apa maksud ku bada tato? Ku tu ialah kurungan. Okey. Jadi ku tu ialah kurungan. Kemudian kita akan buat dahulu sama ada bahagi atau darab. Mereka ialah satu kumpulan. Kemudian tambah, ta tu tambah, ta tu ialah tambah, to tu ialah tolak. Mereka juga satu kumpulan. Okey. Jadi, siapa yang berada di hadapan, di kiri dahulu, kita akan buat dahulu. Okey. Itu konsep yang pertama. Kalau tengok sini, bahagi dulu. Jadi, kita akan buat bahagi. Kemudian barulah buat tolak. Okey. Okey, cikgu pernah belajar dengan satu murid cikgu yang mana dia tukarkan simbol bahagi ni kepada huruf ataupun manusia yang kita katakan GB. Okey, maksudnya guru besar. Maksudnya kurungan ni ialah guru besar. Kemudian bahagi dengan darab ni kita panggil cikgu. So cikgu tulis ni cikgu. Dan air sekali tambah dengan tolak ini murid. Okey, jadi bila jumpa soalan macam ni, kita akan buat ikut turutan. Mula-mula kita buat guru besar dulu, kemudian baru cikgu, kemudian murid. Jadi kita tengok sini ada operasi tolak, tolak itu murid. Bahagi itu ialah cikgu. Jadi sudah pastilah kita perlu beri laluan kepada cikgu dahulu. Jadi sebab itulah untuk soalan E ini kita akan buat dahulu operasi bahagi. Okey. So kita tandakan ini satu, kemudian tolak ini yang kedua. Okey, kita belajar ikut keutamaan. Okey, langkah yang kedua, seterusnya kita akan buat apa? Kita akan tukarkan kedua-dua nombor ni, jenis pecahan juta dan juga perpuluhan juta ini kepada nombor bulat. Okey, kalau nombor perpuluhan juta senang saja, kita buat saja J dekat atas ni, kemudian puluh ribu, ratus ribu dan ribu. Jadi kita dapat 3 ni ialah 3 juta. 3 ni ialah 3,000 satu lagi. Jadi kita dapat 3 juta 3,000. Okey, so 3 juta 3,000. Okey, jadi kita boleh buat operasi bahagi dulu. Okey, so kita akan buat 3 juta 3,000 bahagi 3. So kita buat sini 3 juta 3,000. Kita akan bahagi 3. Mana garisan? Okey. Okey. Sekarang CP3 berapa kali 3 dapat 3? 1 kali 3 dapat 3. Okey, kita tolakkan, selesai. Kemudian ada sifar ni kita turunkan. Kita boleh turunkan, oh tak boleh. Okey, kita turunkan sifar. Jadi berapa kali 3 sifar? Tak ada. So sifar, kita buat sifar, tolak dan selesai. Kemudian 3 satu lagi kita turunkan. S3 pula, sifar satu lagi. So sifar, berapa kali 3 sifar? Tak ada juga. So sifar lagi sekali. Okey. Kemudian 3, berapa kali 3 dapat 3? Kita turunkan dulu.
Berapa kali 3 dapat 3? 1 kali 3 dapat 3. Okay, kita tolakkan dan sifar. Kemudian belakang ini kita tulis saja sifar, tak perlu teruskan. Okay, ini bermakna 3.3 sifar-sifar 3 juta ni yang mana kita tukar kepada nombor bulat bahagi 3 dapat jawapan dia 1 juta 1,000. Okay. Sekarang kita akan buat pula operasi tolak yang mana 5/1/4 tolak jawapan ni. Namun demikian ini diberi dalam pecahan juta. Jadi apakah yang kita akan buat? Kita kena belajar, pernah kita belajar menukar pecahan kepada nombor bulat yang mana kita hafal. Kita hafal 1/2, 1/4, 1/5, 1/8 dan 1/10 juta. Yang mana nilainya kalau 1/2 juta ialah 500,000. Kalau 1/4 juta nilainya ialah 250,000. Kalau 1/5 juta 200,000. 1/8 ialah 125,000. Manakala 1/10 juta ialah 100,000. Okey. Jadi cara yang cikgu buat ialah cara menukarkan kedua-dua ni kepada nombor bulat. Okey, kalaulah kamu ada cara nak tukar terus kepada perpuluhan pun tak ada masalah. Okey. Jadi kita lihat sini 1/4 juta, kalau 1/4 juta ni 250,000, kalau 5 ni ialah 5 juta. So kita terus dapat 5,250,000. Okey, ini bermakna kita dah tukarkan kedua-dua ni kepada nombor bulat, maka kita akan tolakkan. Okey. So apa kita nak tolak? Kita tolak 5,250,000. Kita akan tolak 1,01,000. Okey, sekarang kita akan tolakkan. Cikgu ni, okey. Okey, sekarang kita tolak. Sifar tolak sifar, 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 sifar. Sifar tolak 1 tak boleh, kita pinjam jadi 10. 5 kita kurang 1 jadi 4. 10 tolak 1, 9. 4 tolak sifar 4. 2 tolak sifar 2. Kemudian 5 tolak 1, 4. Jadi kita dapat jawapan dalam nombor bulat iaitu 4,249,000. Okey, ini jawapan dalam nombor bulat. Namun demikian, soalan nak kita nyatakan dalam perpuluhan juta, maka kita akan tukarkan nombor bulat kepada perpuluhan juta dengan kaedah bahagi 1 juta. Okey. Jadi kita boleh salin semula. Kita buat macam mana? Buat ayat matematik dia. 4,249 juta ni. Okey, bahagi 1 juta. Okey, cikgu kecilkan sikit. Okey. Okey, so cara dia macam mana? Kita gerakkan titik perpuluhan. Okey. So setiap nombor bulat ini kita ada titik di hujung. Oleh kerana dia bahagi, kita akan gerak ke kiri sebanyak 6 kali kerana kita ada 6 sifar. So gerak 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Maka kita dapatlah jawapannya iaitu 4,249 juta. Okey, inilah dia cara-cara menjawab soalan E. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan F. 3/4 juta kali 4 bahagi 5. Jadi kat sini ada dua operasi iaitu kali dan bahagi. Jadi kita boleh tengok tadi kita punya formula iaitu kita lihat Q bar tato. Okay, Q bar tato maksudnya ada guru besar, ada cikgu, ada murid. Kita lihat soalan tadi ada darab dan bahagi. Ini bermakna darab dan bahagi itu dua-dua ialah cikgu. Kalau dua-dua dia ialah cikgu, jadi kita tak semestinya buat bahagi dahulu. Konsep dia kalau dia cikgu, dua-dua cikgu ni kita buat siapa yang depan. Okey.
Jadi untuk soalan F yang berada di depan ialah darab, maka kita akan darab dahulu. Okey. So darab ni ibarat macam cikgu laki lah. So ini yang pertama, jawapan dia baru kita bahagi. Okey. Okey, itu langkah yang pertama. Ni yang pertama, kita kena tentukan siapa dahulu, operasi mana dahulu. Operasi kedua, seterusnya masalah kedua ialah kita nak tukarkan 3/4 juta kepada nombor bulat. Kita lihat skirt dia ialah 4. Skirt ni cikgu panggil penyebut lah 4. So kita lihat jadual kita tadi. Okey, ni dia. Jadi cikgu salin yang ni. Okey, kita salin macam ni, tekan copy. Okey, ada. Jadi kalau 3/4, kita lihat penyebut dia 4 ialah 250,000. Kalau 1 oleh kerana atas ni ialah 3, jadi kita akan ambil 3 darab dengan 250,000. So kita buat sini 250,000, kita darab 3. Jadi kita dapat jawapan dia sifar, 5 kali 3, 15. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. Jadi 3/4 juta ni ialah 750,000. Jadi kita boleh buatlah soalan ni, iaitu 750,000. Okey, cikgu dah buat dalam bentuk lazim siap-siap. Cuma cikgu tak tukar dia punya nombor bulat ni. So kita akan darabkan dengan 4. Jadi sifar kali 4, sifar. 5 kali 4, 20. 7 kali 4, 28. Tambah 2, 3. So, kita dapat 30 lah. 28 tambah 2, 30. Maksudnya, 3/4 juta kali 4, kita dapat jawapannya 3 juta. Okey. Jadi, 3 juta kita akan bahagikan dengan 5. So, tulis sini 3 juta. Okey, kemudian kita akan bahagikan dengan 5. Okey, jadi berapa kali 3 dapat 5? Tak ada. Sifar 5 tak ada nombor 3. Jadi kita akan lihat 30 terus. Jadi berapa kali 5 dapat 30? Kita dapat 6. 6 kali 5, 30. Okey, kita tolak dan selesai. Okay, kalau sifar ni belakang ni, kita akan turunkan banyak semua sampai hujung kan. So sebab kita dah darjah 6 ni, kita terus tulis sifar dan sifar. Okey. Jadi kita dapatlah jawapannya, iaitu 600,000. Namun demikian, seperti cikgu cakap tadi, jawapan nak kita jawab dalam nombor sebutan juta, perpuluhan juta. Jadi kita akan buat setiap nombor bulat, kita akan bahagikan dengan 1 juta untuk mendapat nilai dalam perpuluhan juta. Jadi, bila bahagi, cikgu dah cakap, kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Namun demikian, ini ialah nombor bulat. Jadi, kita tambah saja titik dekat belakang dan kita gerakkan ke kiri sebanyak 6 kali kerana ada 6 sifar. Okay. Jadi, kita gerak 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Maka kita dapatlah jawapannya, iaitu sifar perpuluhan 6 juta. Okey, inilah dia cara-cara menjawab soalan F. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan G. 7 darab. Okey, kemudian ada operasi dalam kurungan, iaitu sifar perpuluhan 75 juta tambah 3/5 juta. Baiklah, seperti sebelum ni ada operasi bergabung yang melibatkan juga kurungan. Maka kita akan lihat kita punya konsep Kubaratato tadi, iaitu kalau ada kurungan, kita buat kurungan dahulu. Okey, kemudian barulah kita buat operasi yang seterusnya. Okey, jadi kita boleh salin konsep ni, kita boleh paste dekat sebelah. Okey, kita lihat sini ada kurungan, ada GB, jadi buat GB dulu. Dalam GB tu ada tambah, so kita kena tambah dahulu. Kemudian jawapan dia barulah kita darabkan dengan 7. Itu masalah yang pertama. Maksudnya kita akan buat apa dulu? Kita akan buat tambah dahulu. Okey.
Kenapa buat tambah dulu? Sedangkan ada darab. Nampak ni, murid, cikgu. Kita akan buat dahulu guru besar tu dulu. Okey? Okey, kemudian barulah kita buat yang cikgu ni darab kat depan. Okey, itu masalah pertama. Masalah kedua ialah seperti cikgu cakap tadi, kita ada perpuluhan dan pecahan juta. Maka kita akan tukarkan kedua-dua ni kepada nombor bulat. Kalau dia perpuluhan, cikgu dah cakap, kita letak saja dekat atas ni nilai tempat, iaitu atas ni sebelum titik perpuluhan ni juta, kemudian ni ialah ratus ribu dan ini ialah puluh ribu. Maka kita dapat kat sini iaitu 0.75 juta ni ialah 750,000. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pecahan, cikgu cakap lihat dia punya penyebut. Penyebutnya ialah apa? 5 ataupun skirtnya ialah 5. So apa kita buat? Kita lihat kita punya jadual tadi, jadual pecahan juta tadi. So kita boleh salin yang ni. Kita letak sebelah. Okey. Jadi apa yang kita perlu lihat? Lihat penyebut 5, 200,000. Kalau 1. Oleh kerana atas ni ialah 3, maka kita akan buat 200,000 ni. 200,000 kita akan darabkan dengan 3. Jadi kita dapat jawapan dia sifar 2 kali 3 6. Okey, maksud dia 3/5 juta ni ialah 600,000. Okey, sekarang kita akan buat apa dia? Kita buat operasi dalam kurungan iaitu tambah, maka kita akan buat 750,000 tambah 600,000. Okey, kita dapat sifar 5 tambah sifar 5, 7 tambah 6, 13. Okey, jadi kita dapat sini 1 juta ni 1,350,000. Jawapan ni kita akan darabkan dengan 7. Okey, jadi kita salin semula 135 sifar darab 7 atau kali 7. Okey. Okey, jadi berapa? Okey, semua nombor ni sifar kali 7, jawapan dia akan jadi sifar 5 kali 7 35, 3 kali 7 21, tambah 3 24. 1 kali 7 7, tambah 2 9. Okey, inilah dia jawapan dalam nombor bulat iaitu 9,450,000. Namun demikian, kita nakkan dalam perpuluhan juta, maka kita akan salin balik nombor ini, kita akan bahagikan dengan 1 juta. Okey. So kita bahagi 1 juta, macam biasa kita akan gerakkan titik perpuluhan. Oleh kerana nombor depan ni ialah nombor bulat, so kita jadikan dia perpuluhan sifar kat sini. Jadi kita gerakkan 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So kita dapat sini jawapannya yang terakhir iaitu 9.45, kemudian sifar juta. Namun demikian, kalau ada sifar ni semua tak ada nilai. Okey, so kita boleh padam. Kita akan ambil sampai 45 saja, kemudian kita letaklah perkataan juta. So tulis ni juta. Okey, inilah dia cara-cara menjawab soalan G, iaitu 9.45 juta. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan H. 3/8 juta tolak 1.9 juta, kemudian bahagi 9. Kat sini ada operasi bergabung, kemudian dalam dia ialah tolak, kemudian ada bahagi 9. Seperti cikgu cakap sebelum ni, kalau operasi bergabung ada, kita akan buat operasi bergabung dahulu. Kalau dalam itu tambah, kita buat tambah. Macam soalan G, kita tambah. Soalan H kena tolak, maka kita akan tolakkan.
Okey, kemudian barulah kita buat operasi yang ke belakang ni, iaitu cikgu, kemudian cikgu bahagi dengan darab. Kemudian tambah dengan tolak. Tapi untuk soalan H ni ada bahagi iaitu cikgu. Jadi kita buat guru besar dulu, kemudian baru buat cikgu. Okey? Jadi itu langkah pertama. Langkah kedua, macam cikgu cakap tadi, ini ialah 1, ini ialah 2. Okay, langkah kedua apa kita buat? Kita tukarkan kepada nombor bulat. Kalau perpuluhan senang, ini ialah juta, ini ialah ratus ribu kan. So 1,900,000. Kalau perpuluhan juta lah. Kalau pecahan juta, kita kena rujuk kita punya jadual. Kita lihat penyebutnya ialah 8, maka jawapan dia 125,000. Kalau 1 ni 1 tapi sebab ni 3, jadi kita akan darab lah. Okay? So kita akan ambil 125,000, kita darabkan dengan 3. Okay, cikgu tulis kecil sikit sebab tak ada ruang. So sifar, 5 kali 3, 15. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. 1 kali 3, 3. Okey. Okay, inilah dia nilai 38 juta iaitu 375,000. Kalau ada dekat depan nombor bulat itu ialah juta. Jadi kita dapat sini 4,375,000. Okey, sekarang kita akan tolakkan. So kita tolak 4,375,000 dengan 1,900,000. Okay, sekarang kita tolakkan. Okay, sifar, 5 tolak sifar 5, 7 tolak sifar 7. 3 tolak sifar 9 tak boleh, pinjam jadi 13. 13 tolak 9, 9, 10, 11, 12, 13. 4 Dan 3 tolak 1, 2. Okey, jawapan ini kita akan bahagikan dengan 9. Okey, so kita tulis ni 2, 4, 7, 5, sifar bahagi 9. Okay, so sifar 9, 2 tak ada, kita ambil 24. Sifar 9, berapa kali 9, 24? Yang hampir ialah 18, iaitu 2 kali 9. So 2 kali 9, 18. Kemudian kita tolakkan. 4 tolak 8 tak boleh, pinjam jadi 14. 14 tolak 8, 6. Kita turunkan 7. Nombor sekarang ialah 67. Berapa kali 9, 67? Kita tahu sifar 9 ni 63 iaitu 7. Jadi 7 kali 9, 63. Kita tolakkan dapat 4. Kemudian 5. Okey, ada sini. Jadi berapa kali 9, 45? Sifar 5, 5 kali 9 dapat 45. Okay, so tolak dan selesai. Okay, kemudian oleh kerana ada sifar ni belakang ni, kita terus tulis sifar terus. Jadi kita dapat jawapannya iaitu 275,000. Okey, adakah kita terima jawapan ni? Okey, secara asasnya ya. Namun demikian kita perlu tukarkan 275,000 ni kepada nombor bulat. Kaedahnya ialah kita akan bahagikan dengan 1 juta. Jadi bila bahagi 1 juta, macam cikgu cakap tadi, kita gerakkan titik perpuluhan. Kalau nombor bulat, kita letak titik dekat belakang, kemudian kita gerak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Maka kita dapatlah jawapannya iaitu sifar perpuluhan 275 juta. Okey. Okay, kalau dia ada sifar belakang ni tak perlu kita sebut dah. Okey. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan H. Maka dengan itu, tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk tajuk operasi bergabung melibatkan pecahan dan juga perpuluhan juta. Bagi muka surat 41 untuk soalan D, untuk soalan nombor 2, E hingga H. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu, terima kasih dan jumpa lagi.